Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alright, before we start, saya perkenalkan diri saya dahulu. My name is Nur Atika Manisha binti Muhammad and my friend. Hai, nama saya Ani Sofia. Alright, today we are presenting about what preschool children think about happiness, hope, gratitude, wisdom, justice and optimism. The positive conceptual thinking development study. Okay. The next slide in introduction, dalam artikel ini menyatakan bagaimana kanak-kanak prasekolah itu menentukan dan memahami dalam konsep of positive psychology. Apa itu konsep positive psychology? Alright. Positive psychology adalah merangkuminya dari happiness, kebahagiaan, apa lagi? Hope, harapan, gratitude, wisdom, kebijaksanaan, justice, keadilan, and last, optimism. Peterson pada tahun 2008 ada mengatakan dari kajian saintifiknya tentang apa yang menjadikan kehidupan itu paling berharga untuk dijalani. Okey, selanjutnya the basic of positive psychology, bahawanya ia memberi orang jawapan dan bukan hanya kepada jalan penyelesaian masalah psikologikal, but also answer related to peningkatan kualiti hidup. Itu adalah apa yang dikatakan oleh Seligman pada tahun 1998. Thus, the introduction of positive psychology as a university course in the early education and preschool study programs at the Faculty of Teacher Education in Rijeka about 6 years ago has given preschool teachers the opportunity to get to know the positive psychological principles in their work with children. Dalam pengenalan ini juga mendorong dan mengembangkan positive step untuk positive and emotions and thoughts dalam prasekolah kanak-kanak itu daripadanya guru mereka. However, parents are also the first example to children. Parents adalah role model yang pertama untuk anak-anak. So, yelah sebab anak-anak kan duduk serumah dengan ayah, ibu, duduk sebumbung, sekeluarga kan. So, parents adalah role model yang pertama dan mereka lah akan membentukkan ciri-ciri anak itu tersebut. Those in charge develop their child's characteristics by building good, dengan memberikan contoh teladan yang baik kepada anak-anak, good relationships. Then children can distinguish between good things and bad things. From there, kanak-kanak tersebut akan dapat membezakan perkara baik dan perkara yang buruk. Okey, saya akan menerangkan tentang konsep of happiness, di mana apabila ahli psikologi menggunakan istilah happiness, mereka memaksudkan bahawa happiness ini ada satu makna daripada dua perkara. Okey, dalam erti kata lainlah, happiness adalah perasaan tertentu yang dirasakan orang ketika perkara positif berlaku. Perkara ini memerlukan perasaan yang senang ditambah dengan tahap kegembiraan yang ringan. Selain itu, ekspresi wajah juga dapat menonjolkan kebahagiaan seseorang, seperti yang boleh saya katakan adalah ketika mereka senyum, ketika mereka gelak ketawa bersama rakan-rakan, keluarga dan komuniti. Selain itu, apabila mereka rasa beria, rasa bersemangat untuk bercerita tentang satu cerita, maksudnya mereka dalam keadaan yang happiness. Kebahagiaan juga dapat dibezakan daripada perasaan positif lain. Sebagai contoh macam cinta, semangat, minat. Okey, contoh cinta adalah saya cintakan dia dan saya rasa saya bahagia apabila saya cintakan dia.
Dan kalau semangat apabila kita hendak melakukan sesuatu. Jadinya bila kita nak lakukan sesuatu, kita rasa semangat, itu juga merupakan salah satu faktor kebahagiaan. Dan yang terakhir pula adalah minat. Siapa kat sini yang suka collect something? Okay, contoh saya suka collect buku nota. Dan saya tak guna pun, saya collect sahaja. Tapi keadaan ini membuatkan saya gembira apabila saya dapat kumpul buku-buku ini. So, minat ni dapat menghasilkan kebahagiaan pada seseorang. Dalam erti kata lain pula, kebahagiaan adalah penilaian positif global terhadap kehidupan seseorang secara keseluruhan. Jadi, bagi penyelidik yang ingin menyelidik tentang emosi, mereka perlu mengetahui dahulu apa itu kebahagiaan, kerana bahagia juga merupakan salah satu asas emosi dalam diri manusia. Alright, then we have two key components of happiness or subjective well-being. Kita ada dua komponen utama, kebahagiaan atau dikatakan well-being, kesejahteraan. First, the balance of emotions, keseimbangan emosi. Semua orang ada perasaan, mempunyai mood yang swings, emosi. Okay. So everyone experience both positive and negative emotions. Semua orang ada mengalami perasaan yang positif and negatif. Feelings and moods. Happiness is generally linked to experiencing more positive feelings than negative. Lebih kepada yang positif daripada yang negatif. Second, life satisfaction. Kepuasan hidup. This related to how satisfied you feel with different areas of your life, including berkaitannya dengan bidang kehidupan kita, termasuknya hubungan, pekerjaan, pencapaian and other things that you consider important, yang kita anggap benda tu penting. Bila benda yang penting tu kita dapat capai, jadi kita akan rasa puas, so akan menimbulkannya kebahagiaan. One important thing to remember is that happiness isn't a state of constant euphoria. Sebaliknya, happiness is an overall sense of experiencing more positive emotions than negative ones. Happy people, orang-orang yang bahagia, masih merasakan seluruh emosi manusia, like kemarahan, frustration, boredom and so on. But even when faced with discomfort, bila kita hadapinya keadaan yang tidak selesakan kita, tidak menyenangkan bagi kita, they have an underlying sense of optimism that things will get better. Kita hadap benda yang tak menyenangkan tu, dan lama-kelamaan tu akan menjadinya lebih baik, that they can deal with what is happening and that they will be able to feel happy again. Di mana mereka akan hadap benda yang tak menyenangkan bagi mereka tu, dan akan rasanya, dan dia dengan benda apa yang berlaku, dan after that akan rasa lagi better. So bila benda tu dah okay, so akan dapat mampu kembalikan kebahagiaan itu. Okey, sekarang kita akan pergi kepada slide type of happiness, di mana ramai orang berfikir tentang maksud kebahagiaan. Sebagai contoh, ahli falsafah Yunani kuno, Aristotle, yang membuat perbezaan antara dua jenis kebahagiaan, yang mana ada hedonia dan eudaimonia. Hedonia bermaksud keseronokan. Hal ini paling sering dikaitkan dengan melakukan apa yang berasa baik untuk menjaga diri, memenuhi keinginan dan mengalami kenikmatan serta merasakan apa yang memberikan kepuasan. Eudaimonia pula adalah kebahagiaan untuk mencari makna. Makna tentang kesejahteraan, termasuk merasakan bahawa hidup kita mempunyai makna, nilai dan tujuan. Selalunya ia dikaitkan dengan tanggungjawab, kepedulian terhadap kesejahteraan orang lain dan memenuhi cita-cita peribadi. Okey, sekarang
Hedonia dan eudaimonia seringkali kita dikenali atau diperkenalkan dari sudut psikologi, iaitu hedonia adalah keseronokan dan eudaimonia adalah makna. Baru-baru ini ahli psikologi telah mencadangkan untuk penambahan komponen yang ketiga yang berkaitan dengan engagement. A discussion of the ways in which happiness can be measured. Maksudnya kita nak bincangkan bagaimana cara kebahagiaan itu boleh diukur. Based on this article, berdasarkan dalam artikel ini, pengkaji menggunakan kualitatif and kuantitatif methodologies, which is mereka interview dua institusi prasekolah. The title of the research, tajuk utama mereka adalah What Preschool Children Think About Happiness, Hope, Gratitude, Wisdom, Justice and Optimism. Pengkajinya adalah bernama Vorkapik, ST and Babik Sikit, and dipublishkan on July 2018. Tujuan mereka membuat kajian itu adalah how preschool children menentukan and memahami basic konsep of positive psychology, apa yang saya telah sebutkanlah tadi, happiness, hope and so on. Artikel ini berkait rapat dengan authentic happiness di mana Martin Seligman punya teori. Okey, Martin Seligman adalah seorang pelopor positive psychology. Dia terkenal dengan mengembangkan teori sistematik tentang mengapa orang happy dan menggunakan kaedah saintifik untuk menerokainya. Melalui penggunaan exhaustive questionnaire, Seligman mendapati bahawa orang yang paling berpuas hati dan optimis adalah mereka yang telah menemukan dan memanfaatkan kombinasi unik, iaitu signature traits such as seperti kemanusiaan, kesederhanaan dan kegigihan. Dia mengatakan bahawa visi kebahagiaan menggabungkan etika kebajikan, iaitu Confucius, Mencius dan Aristotle dengan teori psikologi moden mengenai motivasi. Dia menyimpulkan bahawa kebahagiaan mempunyai 3 dimensi yang dapat dipupuk, iaitu yang pertama adalah pleasant life, yang kedua adalah the good life dan yang ketiga iaitu yang terakhir adalah the meaningful life. The pleasant life direalisasikan jika kita belajar menikmati dan menghargai kesenangan asas seperti persahabatan, persekitaran semula jadi dan keperluan tubuh kita. Kita boleh terus berada di tahap ini dengan senang hati atau terus mengalaminya. Yang kedua pula adalah the good life, di mana kehidupan yang baik yang dicapai dengan menemui kebaikan dan kekuatan unik kita dan menggunakannya secara kreatif untuk meningkatkan kehidupan kita. Menurut teori moden mengenai harga diri, kehidupan hanya dapat memuaskan sekiranya kita mendapat nilai dalam diri kita. Namun salah satu kaedah terbaik untuk mengetahui nilai ini adalah dengan menyuburkan kekuatan unik kita dalam menyumbang kepada kebahagiaan sesama manusia. Tahap akhir adalah meaningful life, di mana kita mendapat rasa kepuasan yang mendalam dengan menggunakan kekuatan unik kita untuk tujuan yang lebih besar daripada kita. Dalam buku terbaru Seligman, iaitu Flourish, A Visionary New Understanding of Happiness and Well-being, Seligman berkongsi dan mengemaskini teorinya tentang kesejahteraan. Dalam petikan dari buku itu, ia menerangkan tujuan positif psikologi untuk meningkatkan bukan hanya kebahagiaan manusia tetapi untuk manusia berkembang. Dia juga menyebutkan mengenai kombinasi itu sebagai kehidupan yang penuh ataupun full life serta kebahagiaan yang asli. Dalam slide ini pula, saya akan menerangkan the role of positive psychology dalam promotion of happiness through coaching. Kita sedia maklum bahawa positive psychology boleh dibina di sekolah. Jadi sebagai para guru prasekolah, mereka memainkan peranan penting dalam membimbing tingkah laku kanak-kanak. Mereka menyedari peluang untuk mempertimbangkan kemahiran dan perkembangan kanak-kanak ketika mereka menentukan pendekatan dan strategi mereka untuk menyokong dan mempengaruhi tingkah laku mereka. Pada dasarnya, mereka membantu mengekalkan pendekatan berasaskan hubungan untuk membimbing tingkah laku kanak-kanak semasa memenuhi keperluan mereka.
Jadi, perkara pertama yang boleh dilakukan oleh para guru adalah knowing their learning style. Faktor ini penting dalam memastikan pelajar dapat menerima apa yang diajar oleh para guru. Terdapat 3 jenis gaya pembelajaran utama, iaitu visual, secara penglihatan, lihat, dan yang kedua adalah listening, pendengaran, yang mana kita mendengar, para pelajar mendengar dan dia dapat apa yang diajar oleh para guru. Dan yang ketiga pula adalah kinestetik. Kinestetik ni perkara yang perlu dilakukan, dibuat dan diekspresikan agar pembelajaran itu dapat diabsorb ke dalam diri para pelajar. Walaupun setiap orang mempunyai 3 jenis gaya ini, tetapi setiap orang memiliki satu gaya sahaja yang dominan di dalam dirinya. Setiap gaya pembelajaran ini mempunyai pendekatan yang berbeza. Jadi, para guru perlu mengetahui gaya pembelajaran setiap pelajar di dalam kelasnya dan menyesuaikan diri dengan kaedah yang ingin digunakan. Perkara yang kedua yang boleh dilakukan adalah using a variety of different method, di mana menggunakan pelbagai kaedah yang berbeza. Okey, bagi pelajar yang lemah biasanya dia kurang tumpuan. Ini menyebabkan mereka cepat bosan dengan apa yang mereka belajar. Mereka harus diajar menggunakan pelbagai medium yang berbeza. Sekiranya sesi pembelajaran mempunyai pelbagai kaedah yang berbeza, minda pelajar tidak mempunyai masa untuk merasa bosan dengan sesuatu yang telah diperkenalkan dengan sesuatu yang baru. Ini dapat mengurangkan kebosanan mereka dan dapat menarik minat mereka untuk belajar. Lebih baik lagi jika guru dapat mengajar dengan memberikan tumpuan kepada alat bantu mengajar. Bahannya mestilah kreatif dan menggunakan warna terang untuk menarik minat mereka. Kerana para guru mengajar budak-budak tadika, jadinya mereka ni sering suka kepada perkara-perkara yang menarik. Selain itu juga, waktu yang diperuntukkan untuk aktiviti itu tidak perlulah lama, kerana ia harus diselangi dengan waktu rehat untuk mengelakkan mereka mudah kehilangan fokus. Sekiranya sebelum ini kita hanya belajar di dalam kelas, apa kata kita buat perkara ini di luar kelas sambil melihat suasana yang berbeza? Perkara yang ketiga yang boleh dilakukan oleh para guru ialah explain the usefulness of the knowledge they learn. Terangkan kegunaan pengetahuan apa yang mereka pelajari. Kadang-kadang pelajar merasa tidak berminat atau bosan dengan apa yang mereka pelajari kerana mereka tidak mengetahui kegunaan apa yang mereka pelajari itu. Mereka hanya tahu bahawa mereka perlu belajar kerana diberitahu oleh ibu bapa mereka atau bagi mereka adalah rutin yang harus mereka lalui seperti rutin lain, seperti makan, minum, mandi, tidur dan belajar. Jadi, guru yang baik adalah guru yang dapat menjelaskan kepada pelajarnya tentang apa yang dapat mereka terapkan dengan apa yang mereka pelajari. Sebagai contoh, jika pelajar mengetahui dengan jelas kepentingan belajar matematik untuk membantu mereka dalam sukatan pembelajaran yang betul untuk membuat kuih, pasti pelajar yang berminat membuat kuih akan lebih bersemangat untuk mempelajari ilmu itu. Perkara keempat yang boleh dilakukan pula adalah involves real experience, iaitu melibatkan pengalaman sebenar. Pelajar yang terdedah kepada pengalaman sebenar akan mengalami lebih baik daripada pelajar yang hanya secara teori. Kaedah ini lebih berkesan terutama bagi generasi sekarang yang hanya mengetahui sesuatu di hujung jari mereka, iaitu gadget. Contohnya, untuk mempelajari pengukuran kilogram, jika guru membawa alat penimbang dan menimbang bahan di hadapan pelajar, pastinya akan lebih baik difahami dan diingat daripada jika guru hanya memberitahu secara lisan. Dan perkara yang terakhir yang boleh digunakan untuk para guru menerapkan positif psikologi kepada kanak-kanak ataupun pelajar prasekolah adalah provide reward that attract student. Sekiranya pembelajaran disertai dengan ganjaran yang dapat menarik minat pelajar, pasti ia akan lebih berkesan. Dua jenis ganjaran yang paling biasa adalah dalam bentuk positive reinforcement ataupun negative reinforcement. Positive reinforcement adalah seperti memuji atau memberikan hadiah yang membuatkan pelajar senang dan mendorong mereka untuk terus bermotivasi dalam pembelajaran. Manakala negative reinforcement seperti memberi hukuman, berdiri di atas kerusi, melakukan kerja di luar kelas dan sebagainya. Tujuan ganjaran negatif ini adalah untuk mengelakkan pelajar daripada mengulangi kesalahan yang sama berulang kali. Itulah sebabnya dalam pembelajaran abad 21, carta ganjaran harus disediakan.
Kerana biasanya yang kurang yakin pada diri mereka sendiri apabila adanya peneguhan ataupun reinforcement ini, maka semangat dalam diri mereka akan muncul. Okay, application of positive psychology techniques to the promotion of happiness through coaching. Contoh dekat sekolah, guru kan. So, guru yang akan memberi bimbingan yang baik kepada anak-anak murid mereka. According to early childhood education, menurut kepada pendidikan awal kanak-kanak, children's social skills can be honed and trained so that they can more easily communicate with friends and teachers. Afternya mereka practice untuk social skills tu, anak-anak akan lebih mudah communicate dengan kawan-kawan mereka and guru-guru mereka. Ini adalah amat penting. Children's communication skills can allow us to identify untuk guru-guru tu nak pastikan personality anak-anak, tahap perkembangan anak-anak bagaimana. So, there are some techniques that can be used. Ini adalah beberapa teknik yang telah kami ciptakan. Ada 5 teknik. First, smile. Jelas sebab senyuman ni kan mempengaruhi keadaan di sekeliling dia. Apa keadaan di sekeliling dia? Manusia lah, manusia. Haiwan ke, tak kisah apa pun yang berada di sekeliling dia. Okay, start each day with a smile. Mulakan hari anda dengan senyuman. Even contoh lah, kalau kita nak pergi ke satu tempat tu, and then kita nak pergi ke kaunter, kita jumpa orang yang muka yang kita as pelanggan kan, kita jumpa cashier yang muka yang monyok. Lepas tu tiba-tiba mood kita jadi macam nak marah dia. Kita macam nak tegur dia sebab based on my experience lah. So, hanya setakat daripada dia tak ada senyuman dan muka dia masam, so kita pun akan rasa macam bad mood. So, senyuman ni lah akan mempengaruhi orang di sekeliling mereka. Okay, as teachers to preschool children, sebagai cikgu prasekolah, is showing an example of a good attitude, menunjukkan sikap yang baik that can be building a positive atmosphere in kindergarten is the practice of giving smiles. Praktiskan memberi senyuman dan memberi salam yang baik kepada anak. Selamat pagi anak-anak, apa khabar, sihat dan sarapan. So kita tak nak dalam keadaan yang marah. Kita tak nak dalam keadaan mood yang negatif. Even kita dalam mood yang tak baik pada waktu pagi tu, tapi kita sebagai pembimbing, kita kena tetapkan diri kita juga dalam keadaan yang positif. Kita cuba. However, children will familiarize themselves and cultivate this practice until they continue to practice it at home and outside the school grounds. So, kanak-kanak itu akan praktis, dia akan continue sampai dia ke rumah dan luar kawasan sekolah. Dia akan senyum dalam positif yang baik. Okay, so in addition, children will not be afraid to come to school and can shaping the personality of children. Kanak-kanak tak akan rasa takut nak pergi sekolah sebab dapat cikgu yang baik, senyum. And from there akan dapat membentukkan personality kanak-kanak. Okay, second point, we have the study tour program. Kita adakan program lawatan untuk kanak-kanak. The purpose, tujuan untuk guru-guru tu nak buat lawatan program tu adalah memberi pengalaman kepada anak-anak prasekolah on the natural life of flora and fauna, untuk lebih mengenali flora and fauna, while fostering curiosity in preschool about the situation around them. Sambil tu dia akan
memahami keadaan di sekeliling diorang. Akannya orang kata minda diorang akan lebih terbuka luas, dan diorang sambil tu diorang akan belajarlah apa yang berada di sekeliling diorang, akan dapatnya tambah diorang punya pengetahuan diorang. Third point, we have great orientation program orientasi. We have the best orientation program to attract students so that they do not feel awkward or afraid to attend school and meet new friends. Maksudnya, dekat prasekolah kita adakan program orientasi yang baik untuk menarik minat kanak-kanak tersebut. So, diorang tidak akan rasa janggal, tidak akan rasa takut nak hadir ke sekolah, dan diorang dapat juga berjumpa kawan baru diorang. It can also help students to communicate easily. Dapat juga membantu diorang bercommunicate. For instance, having a preschool water theme park. Dekat Malaysia memang wujudnya diorang akan buat water theme park dekat prasekolah tu. Itu setakat just fun untuk budak-budak lah. Untuk tujuannya, the purpose of this program is for student to be exposed, untuk dedahkan diorang rutin like personal hygiene activities such as brushing teeth. Dulu zaman saya, tak tahulah kalau zaman sekarang masih ada, tapi memang akan ada guru akan panggil dentist datang ke sekolah, datang ke tempat mereka untuk memberi tunjuk ajar kepada anak murid, kepada kanak-kanak sekolah itu, untuk bagaimana caranya nak brushing diorang punya teeth, cara yang betul, and then bathing, mandi-mandi, nail care, maksudnya kalau kuku tu panjang, so cikgu tolonglah orang kata potong kuku yang panjang tu lah, supaya tak adanya daki-daki yang melekat dekat kuku diorang, untuk demi untuk menjaga kesihatan dan keselamatan diorang lah, as well as sexual safety and protection. The last point is do it and feel it. What rasakan. This technique is to have the development of children's minds as well as increase their level of creativity. Maksudnya teknik ini membantu perkembangan minda kanak-kanak untuk meningkatkan tahap kreativiti mereka, anak-anak itu. So, untuk kita lagi senang faham, tanah liat we as teachers, kita ambil tanah liat, kita buatlah tanah liat tu, kita bentukkan whether haiwan ke, rumah ke, tak kisah apa pun kita nak bentuk, and then kanak-kanak kena ikut sekali apa yang cikgu tu buat. Dia kena ikut lah, sebab kita nak tengok diorang punya tahap perkembangan diorang, tahap pemikiran diorang, tahap kreativiti diorang. Bukan secara perasaan, tapi kita wujudlah diorang. So, from there kita akan dapat tahu diorang punya sikap yang bagaimana, diorang punya perkembangan yang macam mana. Contohnya lagi, memasak, membuat roti hotdog. So kita buat, jadi kita bagilah anak-anak tu buat dough. Tak kisah dalam bentuk apa pun, yang penting apa yang kita buat, diorang pun ikut. Dapat dilihat bahawa outcome daripada research ini menunjukkan bahawa kanak-kanak lebih memahami erti kebahagiaan berbanding wisdom and hope. Namun, justice lebih kurang difahami berbanding wisdom. Buktinya dapat ditunjukkan melalui gratitude mendapat sebanyak 482 jawapan dan diikuti dengan kebahagiaan sebanyak 429 jawapan.
wisdom, hope, optimis dan sehingga akhir. Justice pula menunjukkan bahawa dia mendapat jawapan sebanyak 166. Ini menunjukkan bahawa kanak-kanak lebih memahami erti kebahagiaan dan kesyukuran kerana kesyukuran telah diterapkan sewaktu kecil lagi. Jadinya apabila kita bersyukur, mengajak ia erti terima kasih dan sebagainya, maka kebahagiaan akan muncul dalam kehidupan mereka. Kesimpulannya, kanak-kanak prasekolah dapat menentukan dan memahami konsep positif psikologi dengan baik sekiranya diberikan pendedahan di sekolah ataupun di rumah. Setiap orang perlulah memainkan peranan mereka dalam menjaga pertumbuhan emosi kanak-kanak agar emosi mereka sentiasa terkawal dan positif. Ini kerana ia akan menentukan perjalanan hidup mereka di masa hadapan. Buktinya telah ditunjukkan melalui ahli psikologi terkenal iaitu Martin Seligman. Sekian saja daripada kami. Terima kasih.